Yang mana dalam ayat ni, dalam perbincangan kita yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, memberi satu garis panduan, ya, wahai orang-orang yang beriman, sujud, rukuklah, maknanya, ya, pandu ataupun tunjang kepada pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah melalui ibadah salat. Billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Imam, ya, Tuan Muazzin, seluruh ahli jawatan kuasa yang berusaha, pengurusi ataupun nazir, ya, Masjid Al-Falah, datuk-datuk, tuan-tuan guru, ayahanda, bonda, muslimin, muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya puji syukur kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan limpah inayah, taufik, izin, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih dipanjangkan umur, diberi kesempatan, kesihatan yang baik, insya-Allah, kepada diri kita semua untuk kita meneruskan lagi aktiviti agenda dan untuk kita meneruskan lagi saki baki daripada umur kita. Mudah-mudahan dengan ruang, peluang dan segala nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, sama-sama kita manfaatkan sebaik mungkin. Tak lain dan tak bukan adalah untuk meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada maghrib yang berbahagia ini Allah Ta'ala pilih kita antara hamba-hamba Allah yang masih mampu untuk sama-sama menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Dan Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kita antara hamba-hamba Allah yang masih mampu untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan ada natijah dan kebaikan daripada pertemuan kita. Dan Alhamdulillah, ya, pejam celik, ya, kita dah melepasi separuh daripada bulan Syaban, ya. Ada yang pejam-pejam tak celik pun ada, ya. Siapa yang duduk masjid, duduk surau, dia faham benda tu. Bulan Rejab, bulan Syaban ni bulan orang meninggal. Bukan bulan lain tak ada, tapi kekerapan orang meninggal tu pada bulan Rejab dan Syaban. Pasal kita kerja masjid, kan, ya, saya 15 tahun kat pengurusan masjid, ya. Kadang-kadang bila masuk Rejab, Syaban lagi lah, satu hari 3 jenazah, 2 jenazah, ya. Standby je lah, kan. Tak dapat tidak dah, pasal sesaat ke depan adalah kematian kita. Nanti dia masuk bulan Ramadan, nanti dia slow balik, kan. Apa-apa pun, ya, kesempatan yang ada, ya, satu detik nafas yang diberikan lagi kepada kita, ya, kita manfaatkan sebaik mungkin, ya, untuk bagaimana kita memikirkan cara ataupun bagaimana untuk kita kumpul sesuatu untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dikatakan orang yang beruntung
Ya, orang-orang yang sentiasa, ya, apabila diberi kesempatan itu tak lain untuk dia memikirkan bagaimana dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita duduk dalam majlis ilmu. Ya, sebab dengan ilmu, ya, kita boleh letak neraca, timbangan untuk kita pilih yang mana baik, yang mana tak baik. Dengan ilmu menjadi kita punya panduan hala tuju, kan? Jadi minta ajalah dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam keadaan yang macam ni, kan? Kerana apa? Kerana di antara nikmat-nikmat yang kalau kita nak sebut yang Allah Ta'ala berikan yang banyak pada kita tu, antaranya selalu kita sebut, selalu kita ulang. Apa dia? Nikmat sihat dan nikmatlah lapang. Ya, nikmat sihat, alhamdulillah Allah Ta'ala hala tujukan kita kepada masjid. Lapang kita pun alhamdulillah Allah Ta'ala lapangkan kita, dihalakan ke arah rumah Allah. Ada orang diberikan kelapangan, diberikan kesihatan, tetapi tidak dilorongkan, tidak dipandu arahkan kepada masjid dan surau dan sebagainya. Jadi minta dengan Allah Ta'ala agar kita diistiqomahkan dalam keadaan sebegini. Alhamdulillah, tak berapa hari lagi kita akan menyambut bulan yang penuh dengan rahmat, berkah dan sebagainya. Maka buatlah persiapan-persiapan yang terbaik. Kalau diberikan peluang lagi, diberikan ruang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengecapi bulan itu, maka kita akan buatlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita dah doa daripada bulan Rajab. Allah mabarik lana fi Rajab. Kita minta, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, dan kita berada dalam bulan Sya'ban ni pun kita minta berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kita semua ni pada bulan Ramadan. Tu. Jadi mudah-mudahan disampaikan, dan kita akan berusahalah cari yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik. Ini cerita bulan 9 tahun lepas, tuan-tuan. Kita sambung berkenaan dengan tafsir suratul Hajj ayat 77 dan 78. Bila dah duduk kat Kota Damansara ni, tuan-tuan, kita balik ofis pukul 5, nak bergerak kat sini tu Allahu Akbar. Tu kadang-kadang imam kita, Ustaz malam ni free tak? Kan kita dah komitmen kat sana kadang-kadang tu, tapi bila free tu nak ke sini tu Allahu Akbar, berjihad. Hari ni cerita, tuan-tuan, hari ni banyak meeting, balik-balik meeting, neighbor depan rumah tu Chinese lah, dah pass away, maknanya dah mati lah. Kan? Jadi kemah tu pasang depan rumah. Jadi saya balik tadi, parking sekejap, tak boleh lama rasanya, pasal dia pun nak raikan dia punya adik-beradik. Jadi saya balik terus mandi, terus gerak ke sini. Alhamdulillah sampai awal. Nak cerita cerita bulan 9 punya ni, kan? Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas faqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sadaqallahul azim. Yang mana dalam ayat ni, dalam perbincangan kita yang lepas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memberi satu garis panduan, wahai orang-orang yang beriman, sujud, rukuklah, maknanya pandu ataupun tunjang kepada pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui ibadah solat. Jadi kita dah cerita dah berkenaan dengan solat, bagaimana kita nak jadikan solat kita itu mengikuti ataupun paling tidak pun
hampirlah pada ayat yang Allah Ta'ala rakamkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebab kita solat tuan-tuan, tetapi hak mungkar tu pun kita buat juga. Jadi kita perhatikan, kita tengok balik di mana kelompongan, di mana khilaf dan silapnya kita, sehingga kan kita solat tetapi masih melakukan perkara yang mungkar. Kan? Lidah kita masih menuturkan kata-kata yang bukan-bukan, caci orang, fitnah orang, waliyazubillah. Kan? Baru ni Syaban, nisfu Syaban tu kan, pada malam nisfu Syaban tu Allah Ta'ala memerhatikan makhluknya dan mengampunkan dosa makhluknya itu, kecuali orang-orang yang syirik dan bertelingkah. Hari ni mudah sangat nak bertelingkah, mudah sangat nak pertikaikan itu, pertikaikan ini. Alangkah indah ni hidup kita ini kalau kita dapat bebaskan diri kita dari perkara-perkara yang macam tu. Kita lebih mudah ambil jalan berlapang dada lah kita, sebab tak menguntungkan, malah merugikan kita. Jadi kita perbaiki, sama-sama kita tengok balik bagaimana ataupun di mana kelompongannya solat kita itu. Dan di antaranya kita sebut pada pertemuan yang lepas, daripada awal kita bersuci melalui ibadah wuduk kita, untuk kita pergi solat itu, kita tengok, sebab kita dah maklumkan yang iblis tak akan bagi jalan mudah untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. MO dia memang macam tu, modus operandi dia memang, dia akan rosakkan daripada awal lagi. Sebab tu kita kata, dalam kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa yang sama kita bersaudara dengan syaitan. Melalui apa? Kita ambil wuduk. Ambil wuduk tak apa lagi, pembaziran berlaku di situ. Jadi mana mungkin kalau kita dah ambil wuduk, tak apalah, solat kita memang sah, tapi dari sudut value ni, dari sudut ketepatan, apa yang Allah Ta'ala minta daripada kita melalui ibadah solat itu, seperti mana yang disebutkan, sehingga kan kita boleh menghindarkan dan mengelakkan diri kita daripada perkara keji dan mungkar. Sebab daripada situ akan tercerna apa yang disebut selepas pada tu, apa dia? Kita mudah lunak dalam melakukan perkara-perkara yang baik, yang disebut waf'alul khaira. Kita mudah pada kebaikan. Nak sebut benda baik, nak ajak kebaikan, kan? Tu. Dan setiap kebaikan itu waf'alul khaira, la'allakum tuflihun. Orang yang abdikan diri melalui ibadah salat, kemudian pada ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian daripada situ tercernanya hablum minallah, dan dia akan pergi kepada hablum minan nas. Kita akan buat baik dengan semua orang, kan? Kalau kita buat baik daripada semua orang, kat situ yang kita kata tadi, kita akan bukan cuba tuan-tuan, kalau kita dah sampai ke peringkat itu, waf'alul khairah tu kita mudah nak buat, kan? Pada masa yang sama dia mencegah kita daripada nak yang sekita tadilah, bertelaga, kan? Berkumpul malam Jumaat, malam nisfu Syaban pun tak boleh, kan? Whatever lah kita nak buat. Sebab apa? Pada malam tu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata apa? 5 malam yang doa mustajab. Yang pertama malam Jumaat, doa lah banyak-banyak, buatlah apa ibadah pun, baca Yasin ke, baca Quran, satu Quran ke, baca Qul huwallahu ahad ke, zikir ke, tak ada masalah. Kemudian malam Idul Fitri, yang ghalib kita Idul Fitri malam tu biasanya sibuk lah. Sebenarnya yang dituntut adalah takbir, tahmid, minta pada Allah Ta'ala pada malam tu. Kemudian malam Idul Adha sama, kemudian malam satu Rejab, kan?
Ada pula yang kata Rajab tak ada keistimewaan apa-apa, tak ada amalan-amalan tertentu. Jangan cakap macam tu, kan? Sebab Rajab saja pun dah disebut dalam Quran. Bulan haram. Arba'atun hurum tu termasuk bulan Rajab, walaupun dia terpisah daripada Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram tu, tapi dia bulan, maknanya bulan Rajab itu sendiri dah hebat dah, sehingga kan disebut dalam Quran. Jadi doa pada satu Rajab, doa yang mustajab. Ya, baginda Nabi SAW diikuti oleh para sahabat ketika masuk saja bulan Rajab dah buat persiapan untuk menghadapi Ramadan. Maka amalan-amalan itu yang kita buat, janganlah sebut tak ada, kan? Pengkhususan memang taklah, tapi kita ikut apa yang baginda tinggalkan pada kita. Yang seterusnya malam Nisfu Sya'ban. Minta nak baca Yasin. Kalau di Nusantara ni Yasin 3 kali, kan? Salah baca Yasin? Tak salah, kan? Yang salahnya apa? Tak buat apa-apa pun tak salah sebenarnya, tapi rugilah, kan? Sebab Allah Ta'ala kata apa? Ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan. Jadi malam tu kita mintalah apa-apa juga kebaikan yang kita pohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Jadi melalui pengibadahan, ibadah solat, kalau disebutkan sini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Ya. Salat itu ialah tiang bagi agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Wallahu a'lam. Kalau ikut kajian, 80% orang tak solat. Sebab tu kita duduk dalam keadaan macam ni, mintalah agar dikekalkan macam ni. Sebab tu saya selalu pesan pada diri saya dan tuan-tuan, ya, kita jangan puas hati pula dengan keadaan macam ni. Tugas kita apa dia? Waf'alul khaira tadi. Ista'inu. Wasari'u, bersegera. Kemudian fastabiqul khairat, berlumba-lumba pada melakukan kebaikan. Apa dia? Ajak orang, kan? Tahniah lah Masjid Al-Falah, kan? Subuh macam Jumaat, pelopor, kan? Itu satu benda yang baik. Tapi kalau kita fikir balik, tak buat macam tu, ambil inisiatif, kita sebagai ketua keluarga bawa keluarga masing-masing, saya kira penuh, kan? Bawa pakat bawa, tak kira lah solat subuh ke solat, ya, kalau ada masa bawa. Sebab antara tanggungjawab dan amanah kita sebagai ketua agama itu, ajak siapa? Wa atizal qurba, kan? Wa atizal qurba ni apa? Ya, kerabat yang terhampir. Circle kita siapa? Keluarga lah, anak, isteri, kan? Sebab kengkangan dan juga barangkali masa kengkangan dan juga keterbatasan ilmu yang kita ada, mungkin kita tak mampu nak mengajar ataupun tarbiyah isteri dan anak-anak kita. Caranya macam mana? Cari guru. Cara yang lain, bawa lah pergi masjid, ajak pergi surau, yang mana suplemen, vitamin, lagi apa lagi kita nak sebut, ya? Semuanya ada di masjid yang kita sebut awal tadi. Ilmu yang nak meneracai kehidupan kita tu ada di masjid. Yang sakit banyak dekat luar. Kita kalau tidak melalui ilmu, kita pun ikut orang sakit juga, kan? Ramai orang sakit tuan-tuan hari ni, kan? Jadi amanah kita adalah mengajak, ajak isteri, ajak anak, setidak-tidaknya lepas tanggungjawab kita dalam tarbiyah isteri dan anak-anak kita, dalam bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 tu, ya.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu tugas kita sebagai ketua keluarga. Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan seruan-seruan kepada hamba-Nya dalam surah ini untuk diikuti, yang mana seruan mendirikan salat mendahului seruan-seruan lain untuk menunjukkan peri pentingnya ibadah ataupun salat pada kehidupan semualah manusia ni. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, solat itu diibaratkan sebagai tiang agama. Umpama sebuah rumah yang tidak dapat didirikan tanpa tiang, maka demikian jugalah ibadat-ibadat lain tidak akan dapat ditegakkan jika solat diabaikan. Mana mungkin ibadah-ibadah lain mudah, kebaikan yang lain mudah untuk kita buat kalau kita tidak melakukan tanggungjawab yang utama, pengabdian kita melalui ibadah solat dengan sesempurnanya. Yang mana seruan kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru agar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan seruan ini secara tidak langsung Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita bahawa ibadat bukan hanya terhenti kepada salat semata-mata. Malah amalan-amalan lain juga akan turut dikira sebagai ibadat. Sekiranya segala amalan itu tersebut diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana konsep ibadat ini luas, hatta tidur juga boleh dianggap sebagai ibadat jika ia dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur pun ibadah, tapi niatlah kerana Allah Taala. Sebab tu kadang-kadang kita salah faham, kan selalu kita ulang, selalu kita sebut, kita salah faham dari sudut ibadat, pekerjaan, tugasan harian. Sebab tu kita kata, apa juga latar belakang kita, apa juga uniform yang kita pakai, apa juga topi yang kita pakai, kalau kita niatkan kerana Allah Ta'ala, maka semuanya jadi ibadah. Kalau tak, dia tak lebih pada adat je lah. Dia jadi adat sahaja. Yang seluruhnya agama Islam tidak hanya mementingkan hubungan hamba dengan Tuhannya, sebaliknya hubungan sesama manusia juga amat dititik beratkan. Justru itu sebagai mengakhiri seruan-seruan dalam ayat 77 suratul Nahl, Allah Subhanahu Wa Taala mendorong orang beriman agar melakukan kebaikan yang kita sebutkan tadi, waf'alul khaira, yang didefinisikan oleh kebanyakan pakar sarjana Islam sebagai perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan, seperti menghubungkan silaturahim, berakhlak mulia sesama manusia, dan dengan sifat yang seumpamanya. Semuanya benda ni adalah adab dan akhlak. Daripada pengibadahan solat akan timbulnya adab dan akhlak itu. Sebab solat pun dia ada disiplin dia, kan. Dia ada disiplin solat tu, kan. Jadi semua tu dia akan melunakkan kolbun kita, sehingga kan kalau disebutkan ayat yang selepas tu, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Nak datang semangat jihad yang sebenar-benarnya, bukan main jom pergi perang macam tu, tak. Dia mesti datang daripada dalaman yang kuat. Sebagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat, sehingga kan setiap kali seruan jihad semua pakat pergi. Sampailah satu ketika seruan jihad semua pakat pergi, ketika mana berada di Madinah, akhirnya tinggal Rasulullah, kan. Kemudian turun ayat pula. Apa dia? Ayat supaya jangan pergi semua. Sebab apa? Wahyu masih turun, ilmu masih ada, dan ada yang sebahagian pergi perang, sebahagian belajar. Di samping belajar, mereka jaga baginda Nabi SAW. Nanti sahabat-sahabat yang balik daripada peperangan itu akan diajar oleh sahabat-sahabat yang belajar. Sebab tujuan berjihad itu pun untuk menakluki kawasan-kawasan itu pun adalah tugas pergi dakwah, bukan pergi perang macam tu je, kan.
Lepas dah dapat kawasan, mesti ada dakwah, mesti ada kerja yang nak disampaikan. Jadi bila balik, ya, sahabat-sahabat yang tinggal akan ajarkan kepada sahabat-sahabat yang pergi berperang. Begitulah, ya, hal keadaan dia. Ya. Jadi nak datang semangat, ya, semangatnya sebegitu. Ya, kalau kita tengok hari ni, saudara-saudara kita di Palestin, kan, ya, nak dapat semangat yang macam tu bukan satu kerja yang mudah. Mereka telah ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab cerita Palestin bukan cerita baru. Cerita dah berabad, ya. Mereka telah ditarbiyah, telah dididik, ya, sehingga kan jiwa mereka hanya nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau tengok daripada pandangan kita dengan mereka tu, kita tengok mereka tu, senyuman mereka itu senyuman nak bertemu dengan Allah Taala. Sebab tu dalam ayat 1 surah Al-Isra tu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya. Daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya. Ya. Antaranya ulama tafsir mentafsirkan diberkati itu sebab mereka diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mati syahid. Hebatnya mereka dimuliakan di dunia lagi. Kan kalau kita tengok daripada segi zahirnya memanglah sedih, kan? Tapi mereka dah, ya, yang setengah tu dah tak ada apa dah. Ya, kehidupan mereka hanya untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Tak ada siapa dah. Dan kadang-kadang dia pergi berperang tu dah tak ada siapa. Kadang-kadang kaki sebelah pun tak ada. Tapi semangat nak bertemu Allah Ta'ala tu tinggi. Wallahualam. Katanya yang pakai apa? Yang pakai topeng tu. Yang tu memang dah, kalau dia masih ada mak dia pun dah reda untuk dia pergi. Kalau dia masih ada isteri dia dah reda untuk pergi. Dan dia pergi tu dah tak nak balik dah. Dia nak menyelesaikan tugas dia. Dan tugas yang paling utama, dia nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Jauh, tuan-tuan. Kalau kita fikirkan balik, masa bila rehat mereka? Masa bila tenang mereka? Bagi mereka, rehat dan tenang itu hanyalah di syurga Allah Ta'ala. Ya. Kita ni untung-untung, tumpang-tumpang, ya, saudara-saudara kita di sana. Itu pun, ya, bila mari time dah apa ni, pakat lupa dah lah. Kan? Mari Piala Asia, pakat ingat Piala Asia lah. Tak teringat dah, ya, saudara-saudara kita yang berada di Palestin sana. Ya, mudah-mudahan mereka terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab apa? Sebab kekuatan mereka juga datang daripada doa-doa kita. Kan? Ya. Setelah seruan jihad, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memilih, ya, ke atas orang-orang yang beriman dalam melaksanakan seruan dan suruhan ini adalah penghargaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, yang mana keimanan mereka ini dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada di dunia ataupun di akhirat. Maknanya Allah Taala dah pilih dah. Allah Taala bagi hadiah, Allah Taala bagi penghargaan kepada saudara-saudara kita di Palestin tu. Allah Taala pilih dia untuk melaksanakan tanggungjawab tu. Ya. Sebagai jaminan bahawa pemilihan mereka adalah penghargaan, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa dia tidak menjadikan segala taklifan tersebut sebagai bebanan yang akan menyusahkan hamba-Nya, baik dari segi ibadat, syariat, muamalat dan sebagainya. Yang Allah Taala bagi. Kan? Macam kita hari ni, kalau dikatakan, ya, contohnya solat fardu, ya, cuma ditaklifkan ataupun ni pada kita sehari berapa kali? 5 kali. Kan? Kalau ikut yang asal 50. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, kan?
Lepas Nabi SAW dinasihatkan oleh Nabi Musa, kan, Nabi Musa bagi tahu yang hamba dia, dia punya umat di badan besar-besar pun tak mampu, apatah lagi umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya 5 waktu je, tetapi hukum itu tak jatuh. Jadi hukum salat itu tidak jatuh. Cumanya Islam ni dia ada rukhsah. Kalau sakit tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk baring. Ya. Tak ada air, boleh tayamum. Ada air, tetapi tidak memungkinkan air itu mengenakan kepada anggota badan kita, dikhawatiri akan memudaratkan, maka boleh tayamum. Kan? Baru-baru ni tuan-tuan mungkin tengok TikTok. Ada kan kapten kapal terbang yang ambil wuduk dalam kokpit tu, kan? Selesai. Kan? Solat tak jatuh hukumnya, maka solat. Cumanya dalam perjalanan ada lagi rukhsah dia, boleh jamak, kan? Dalam waktu perjalanan dah jamak, boleh qasar, kan? Kemudian berpuasa dalam 12 bulan cuma sebulan saja, kan? Itu pun ni dah dekat-dekat ni, yang ada duit dah kira-kira nak keluar negara dah ni, kan? Yang beruang, kan, dia beruang, ya, dah berkira-kira nak keluar negara dah. Kalau dia keluar negara pergi umrah, alhamdulillah, kan? Kalau dia pergi umrah kat London innalillah jawabnya, kan? Yang tak ada duit, pergilah klinik, ya, minta kok lah ada syafaat daripada doktor untuk melepaskan diri daripada tak puasa. Begitu juga dengan zakat, hanya diwajibkan setelah cukup nisab. Begitu juga dengan ibadah haji, hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Itu pun bagi man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu. Macam kita hari ni, kita mampu, dah pergi dah, daftar lagi, nak pergi lagi, tak salah. Tapi yang terbaiknya, bagilah orang lain. Dia tak mampu, Ustaz. Kita mampukan dia, kan? Macam pergi umrah, ada yang orang setahun pergi umrah berapa kali? 3 kali. Lepas tu pergi umrah bulan Ramadan, balik cerita pula, padahal yang kawan tu tak pernah pergi sekali pun. Anak Syekh pergi bulan Ramadan macam ni, dia cerita kat kawan dia. Kawan tu sekali pun tak pernah pergi lagi. Apalah kiranya belanjakan kawan kita tu pergi, balik barulah boleh cerita dengan dia. Ini ketekilan kan, telan Elio kawan tu. Syarah 5 minit lagi. Kita mampukan kawan kita pergi. Adakah kita tak dapat? Tak pergi, tak dapat dah pergi, tapi kelebihan, fadilat, ataupun pahala kawan tu pergi, kita pun pakat dapat. Sebab apa? Sebab kita berkongsikan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk orang lain. Macam pergi haji, kan, kita dah sebut tadi. Kalau dah pergi sekali, bagilah peluang pada, barangkali kita, tuan-tuan, adik-beradik kita pun ada yang belum pergi. Kita duduk berkira nak pergi lagi, kan? Belanjakanlah. Tengok rupanya abang kita dulu, sukarnya dia bila mana ayah tak ada, dia sanggup berjuang untuk adik-adik dia, sampai peringkat dia pun tak sempat nak pergi haji. Kadang-kadang ada yang tak sempat kahwin, maaf saya sebut, kahwin pun tak sempat. Sebab apa? Ni, nak didik adik-adik ni. Adik-adik alhamdulillah dibagikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ada kelebihan dari sudut kemampuan. Bawa lah abang tu pergi, kan? Tapi itulah al-ma'lum, kadang-kadang kita dengan adik-beradik berkira, dengan orang lain no hal.
Kan masuk kedai, ni hari ni saya belanja semua. Dok Ustaz, adik telefon, bang ada nak pakai duit sendiri lah. Kau ni tak habis-habis minta duit kat aku. Ni cerita kat Konoha sana. Kan? Berlaku dalam masyarakat kita macam tu. Kan? Begitulah kemudahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan kita masuk sekarang ni. Tuan-tuan perasan tak sekarang ni bila time cuti je kebanyakannya cari hutan. Kan? Dia dah jadi trend sekarang ni kan. Bila cuti cari hutan, berkemah di hutan. Kotlah waliyazubillah. Pergi hutan sesat. Yang namanya tonyok tu boleh makan ke tak boleh? Ni sesat, makanan tak ada ni. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, kita tengok TikTok tu tengok juga. Tapi tengok juga yang ada ilmiahnya. Kan ada perkongsian-perkongsian daripada ex-army kita kan. Bekas-bekas tentera kita. Kan? Jangan kejar tonyok dulu. Tengok apa lagi benda yang boleh dimakan. Rupanya ex-army kita ajar kita apa? Boleh makan akar tu, boleh makan daun ni, boleh makan yang tu kita belajar. Bukannya masuk-masuk, rusah, khinzir boleh makan. Masuk-masuk kita ligan hak tu dulu. Jangan. Dah tak ada dah, baru hak tu. Itu pun untuk kelangsungan hidup saja, bukannya untuk bersedap-sedapan. Ini mentang-mentang orang kata khinzir tu sedap, dia siap BBQ, siap tapau bawa balik lagi. Kan? Bukan macam tu. Untuk orang kata apa? Lapik. Untuk kesinambungan kehidupan. Kan? Tapi tak katalah hutan kita ni kaya. Kan? Jadi kita belajar. Kan? Akar pokok boleh, daun pokok boleh. Kan? Macam tu. Baginda Nabi SAW bersabda, Inna dinu yusrun wa lan yushaddad din ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang yang memberatkannya melainkan akan terbeban. Maknanya agama itu mudah, tetapi jangan diambil mudah sangat. Kan? Agama itu mudah, tidaklah seseorang yang memberatkannya melainkan akan terbeban. Jadi kemudahan Allah Ta'ala bagi dah cukup banyak dah kepada kita. Makanya kita ikutilah apa juga yang Allah Ta'ala gariskan kepada kita. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan agama Islam adalah berasal daripada agama Nabi Ibrahim. Wallahu Ta'ala alam. Saya kira cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada malam ni. Mudah-mudahan sedikit itu lebih baik untuk kita panjang-panjangkan. Waf'alul khairat fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Panjang-panjangkanlah ilmu, mudah-mudahan memberi kebaikan pada mad'u kita dan juga kepada diri kita. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kepercayaan yang tuan-tuan berikan. Mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan. Jadi kita tutup pertemuan kita dengan bacaan doa tasbih kafarah suratul As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Palestin wa fi Gazzah wa fil Yaman wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.